Kenapa kawan-kawan kamu ni yang lain tak nak kenalkan diri, so tak kenal lah, macam mana nak panggil nama ya? Imat dah bersedia? Imat ada ke Imat? Ada. Ada? Tadi saya nampak ada Imat dalam ni. Imat boleh cakap, dah bersedia ke? Kita nak mulakan kelas hari ni. Okey, tak apalah ya. Okey, mari kita mulakan kelas kita pada hari ni. Sebelum tu, selamat bertemu kembali. Ada yang kita dah pernah video call hari tu untuk baca Quran dan kenal Ustazah. Nampak muka Ustazah pun nampak muka awak murid semua. Jadinya, tapi sekali lagi saya nak kenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah Wani, untuk siapa-siapa yang tak pernah jumpa lagi. Oh, Imat tandas. Okey. Untuk sesiapa yang tak pernah berjumpa lagi dengan Ustazah, saya kenalkan diri, nama Ustazah Wani. Salam perkenalan dan terutamanya saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada anak-anak murid yang dah join Google Meet Ustazah pada hari ini. Okey, kalau dah bersedia, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita mulakan. Apa-apa yang paling penting sekali sebelum kita belajar, apa kita kena buat sebelum kita belajar? Apa yang kita selalu buat, Jen, sebelum belajar? Baca doa. Baca doa. Okey, bagus. Nampak tak? Nampak kan yang Ustazah present ni, nampak kan? Nampak. Okey, mari kita baca doa sama-sama. Boleh buka kamera semua. Hanif tu. Okey, mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan semua. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah SWT. Okey. Selepas tu sudah nak ajak juga semua murid untuk berselawat ke atas Nabi. Jangan lupakan sebagai tanda kita bersyukur ke atas pengorbanan Nabi kita. Sebagai tanda kita berselawat ke atas Nabi sebanyak 3 kali. Hari ni 3 kali. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, boleh ikut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillah kita dah baca doa, kita dah berselawat. InsyaAllah semoga Allah memberkati pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, mari kita mulakan kelas kita. Okey, mula-mula saya tunjukkan satu nasyid. Nasyid ni saya minta siapa yang pernah dengar boleh nyanyi sama-sama lah. Dan saya minta semua beri perhatian sebab nasyid ni ada kaitan dengan tajuk pembelajaran adab kita pada hari ini. Tapi tak tahu adab apa kan? Kita tahu adab, bidang-bidang adab tapi tak tahu adab apa. Jadi saya nak semua murid-murid kamu beri perhatian dan kamu tengok apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini berdasarkan video nyanyian ni, okey? Supaya kita pintar.
Ilmu itu cahaya menerangi kegelapan. Jahil itu berbahaya, mari kita hindarkan. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Ayo teman semua, kita pergi belajar. Semangat menuntut ilmu, supaya kita pintar. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Okey, tamat dah lagu tu. Dengar tak? Dengar tak lagu tu tadi? Jelas kan? Dengar. Okey. Dengar. Bagus Ijlan. Okey, bagus Daniel. Apa agak-agaknya lagu dia tentang apa Daniel? Tadi lagu dia tentang apa tadi Daniel? Tentang ilmu. Tentang ilmu. Bagus Tentang Daniel. ilmu. Bagus Daniel. Okey, hari ini kita akan belajar tentang ilmu. Jadi kalau sebelum kita belajar tentang ilmu, apa yang lebih penting daripada belajar tentang ilmu ni? Sebelum kita belajar sesuatu, apa perkara yang lebih penting daripada tu? Apa agaknya Hanif? Tak tahu? Okey. Ijlan tahu? Tahu. Sebelum kita tak tahu. Okey, sebelum kita belajar apa-apa perkara, apa-apa pun ilmu kat dunia ni, sebelum kita belajar apa-apa ilmu kat dunia ni, ada satu perkara yang paling penting kita kena belajar, iaitu belajar adab, belajar akhlak. Sebab kalau macam mana kita nak belajar satu perkara kalau kita tak ada akhlak yang baik, betul tak? Kalau kita tak duduk elok-elok, kalau kita tak bising masa cikgu mengajar ke contohnya kan. Kalau kita bising masa cikgu mengajar, maksudnya tidak berakhlak, tidak beradab, maksudnya kita akan dapat ilmu, betul tak? Jadinya penting untuk kita belajar ilmu adab sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Faham? Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk kita, iaitu ilmu dituntut, adab dipelihara. Ni tajuknya, boleh tengok muka, boleh rujuk buku teks. Siapa yang ada buku teks kat depan tu boleh buka muka surat 128. Tajuk ni berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Hari ni kita belajar adab menuntut ilmu. Okey. Semua dah bersedia untuk tahu tentang adab menuntut ilmu? Sudah? Mardia dah bersedia? Sudah. Okey, bagus. Sebelum kita pergi kepada adab menuntut ilmu, kita tengok dulu dalil nakli. Apa kata Nabi tentang adab ni? Okey, saya baca dulu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Ibnu Majah. Okey, apa maksudnya? Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Hadis ni riwayat daripada Ibnu Majah. Daniel nampak tak Daniel? Nampak Okey, siapa boleh tolong saya baca dalil nakli ni sekali lagi? Hani boleh? Hani boleh tolong baca? Tak nampak. Tak nampak? Tak cukup besar?
Dekat buku ada ni, dekat buku tu pun ada dekat buku tu. Buku teks. Boleh baca? Cuba baca. Yang mana? Yang ni. Yang tu. Yang tu. Anasi ni malikin. Kola Rasulullah. Kola bul ilmi wari alam kulli muslim. Bagus. Tahniah. Okay, Hani bagus siapa boleh tolong baca maksud dia pula? Boleh boleh Ijlan? Ijlan boleh tolong baca maksud dalil nakli ni? Tak apa pandai je. Tak apa pandai? Ke tak? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang apa? Islam. Okey, bagus. Jadi daripada sini kita dapat tahu yang menuntut ilmu tu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Jadi ilmu terbagi pada dua, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Betul. Betul tak? Betul. Okey, dia ni ada. Okey, agak-agaknya apa perbezaan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah? Saya tahu. Kita tak tahu? Tak tahu Okay, tak apa. Kalau tak tahu kita pergi dulu. Okey, pengertian ilmu fardu ain. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu ain adalah maksudnya ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat. Maksudnya setiap individu tu wajib kuasai ilmu fardu ain ni. Jenis ilmu yang ni adalah ilmu yang wajib semua orang kena kuasai. Okey, kalau ilmu fardu kifayah pula, adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian. Nampak tak Samirah kat situ? Sebahagian umat Islam. Maksudnya ilmu ni kalau dalam satu kelompok, dalam satu kampung tu, seorang je yang dah tahu tentang ilmu ni pun dah bagus dah. Maksudnya segelintir je lah. Maksudnya tak perlulah semua orang tahu, betul? Okey. Dia nampak tak perbezaan dia? Mardia nampak tak perbezaan dia, Mardia? Nampak tak perbezaan dia? Apa beza antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah? Ni yang Jarafi siapa? Namanya? Mardia ada lagi? Daniel? Ada. Ada. Mardia. Nampak tak perbezaan dia, Mardia? Nampak tak? Beza dia, ilmu fardu ain ni setiap individu kena tahu. Tapi kalau ilmu fardu kifayah, sebahagian je perlu tahu. Maksudnya taklah semua orang kena tahu. Siapa yang berminat untuk tahu, boleh ambil tahu. Macam tu. Macam dalam satu kelompok tu, tak semua orang wajib untuk ambil tahu tentang ilmu tu. Okey, mari kita nyatakan contoh-contoh. Contoh ilmu fardu ain. Ilmu apa yang semua orang wajib tahu?
Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan akidah. Betul tak? Betul. Yang kedua, ilmu syariah. Dan Betul. yang ketiga yang kita tengah belajar sekarang ni iaitu ilmu akhlak. Jadi wajib penting semua orang kena tahu tentang adab. Contohnya sekarang kita tengah belajar tentang adab belajar kan? Adab menuntut ilmu. Adab apa lagi yang ada selain pada adab menuntut ilmu? Idlan, adab apa lagi yang ada? Ada. Adab makan ada kan? Betul tak? Dia ni ada apa lagi ada adanya? Tidur. Apa? Okey. Sekejap saya nak tanya yang Ija Rafni ni siapa nama ya? Siapa ya? Saya tak kenal lagi lah. Boleh kenalkan diri? Imat Imat? Saya. Imat? Dia tak jawab. Okey, tak apa. Contohnya ilmu akidah, ilmu apa ilmu akidah yang ada? Ilmu yang mentauhidkan Allah, ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk mengenal Nabi, ilmu untuk tahu tentang Islam. Itu ilmu-ilmu yang wajib tahu. Setiap individu selagi dia tu Muslim, dia kena tahu tentang ilmu ni. Okey, seterusnya ilmu fardu kifayah. Yang kita tahu tadi kan, ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang sebahagian je yang perlu tahu. Maksudnya tak wajib kepada individu tapi wajib dalam sekelompok tu mesti ada seorang ataupun dua, mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang tahu tentang ilmu ni. Contoh dia, ilmu perubatan, ilmu sukan, ilmu teknologi. Kenapa dalam satu kelompok tu sekurang-kurangnya seorang atau dua orang yang tahu tentang ilmu perubatan ni? Kenapa agaknya ni? Tahu tak? Sebab contohnya kan, kalau dalam satu kampung tu kalau ada seorang yang sakit dalam satu kampung tu, kalau sekurang-kurangnya adalah orang untuk tolong ubatnya, betul tak? Sebab dia ada ilmu perubatan. Sebab dia doktor, jadi dia bolehlah mengubati orang yang sakit tu. Jadi perlu dalam satu kelompok, dalam satu kawasan tu mesti ada seseorang yang ada ilmu tentang perubatan. Tak kisah perubatan Islam ke, perubatan tradisional ke, moden ke kan. Contoh lain adalah sukan. Contohnya dalam tak semestinya dalam satu keluarga tu, dalam satu keluarga kan, tak semestinya semua orang pandai bersukan. Tapinya kita ada juga yang mesti yang pandai sukan. Kalau tak, siapa yang nak masuk Olimpik, betul tak? Tengok tak skor Olimpik sekarang ni? Tengok. Kalau satu Malaysia yang tak pandai bersukan, tak belajar bersukan, tak belajar dulu berlari, apa lagi, tak belajar main badminton, jadi siapa yang nak masuk Olimpik? Maksudnya ilmu sukan tu penting juga. Tapinya kalau kita tak berminat, dia tak menjadi masalah. Tapinya tak dosa kalau kita tak buat. Cumanya yang pentingnya Ustazah nak cakap kat sini adalah ilmu fardu ain. Fardu ain tu setiap seorang wajib kena tahu. Setiap seorang wajib kena tahu. Okey, selain pada tu kita ada situasi kat sini situasi yang fardu ain dan situasi fardu kifayah. Agaknya belajar apa? Pada gambar-gambar yang saya tunjukkan kat sini. Nampak tak tiga gambar ni? Okey, gambar pertama ni tengah buat apa? Siapa tahu? Tengah solat. Dia solat seorang-seorang kan? Solat fardu ni kan? Okey, jadinya solat fardu ni dia ni adalah satu perkara yang fardu ain ke fardu kifayah? Belajar tentang solat ni. Fardu kifayah. Fardu ain sebab wajib angkat tangan. Macam mana? Fardu ain sebab solat ni penting. Setiap seorang kena solat. Bukan dalam satu kelompok tu seorang je yang solat, betul tak? Faham tak? Faham ni? Okay, jadinya kalau solat fardu, semua orang wajib buat
setiap hari kita kena buat 5 waktu. Setiap seorang kena buat. Tak adalah ayah kita solatkan untuk kita. Sebab kita masih hidup kan, kita boleh solat sendiri kan. Adanya setiap seorang, setiap individu kena buat. Jadi perkara ni setiap individu kena tahu tentang solat, ilmu solat. Okey, yang kedua ni zakat. Zakat ni pun setiap seorang kena bayar zakat. Maksudnya zakat ni adalah satu ilmu fardu ain juga. Cuma sekarang ni kita sebab kita tak ada tak ada wajib kalian, Nabi telah besar kita kena bayar. Okey, seterusnya. Gambar ni, solat apa ni? Ramai. Salah Siapa tahu? Solat berjemaah. Betul. Solat berjemaah. Okey, jadi ilmu solat berjemaah ni agak-agaknya fardu ain ke fardu kifayah? Siapa nak teka? fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey, pandai. Okey, pandai ni. Fardu kifayah. Sebab apa? Iklan agak-agaknya sebab apa fardu kifayah? Sebab kita solat zuhur kan. Kita boleh je solat zuhur berseorangan, solat secara individu. Tapi untuk dapat pahala yang lebih, untuk dapat pahala 27 pahala lebih tu, untuk lebih afdal kita solat berjemaah. Tapi kalau kita tak solat berjemaah, kita solat seorang-seorang pun boleh juga kan? Boleh. Jadi ilmu solat tu patut ada, semua orang kena belajar. Tapi kalau ilmu solat berjemaah, tak semestinya wajib kita buat. Tapi kalau kita buat, amatlah besar ganjarannya, betul tak? Betul. Betul. Faham untuk membedakan antara ilmu fardu kifayah dengan ilmu fardu ain ni, faham Okay, saya ulang lagi. Ilmu fardu wajib tahu, semua orang wajib buat sendiri. Tapi kalau ilmu fardu kifayah, dalam satu kelompok tu sekurang-kurangnya ada sebahagian daripada tu, ada orang, ada 2 orang atau ada 3 orang dalam 10 orang tu yang tahu tentang ilmu. Okey, faham Okey, kalau kita terus kepada adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu kat sini sudah highlight ada 4. Itu adab yang pertama adalah ikhlas. Kenapa kalau kita belajar menuntut ilmu kan, contoh kita belajar apa? Belajar solat kan, belajar solat. Kenapa kita kena ikhlas? Siapa tahu? Agak-agak tak tahu? Tak. Kita kena ikhlas dalam apa yang kita belajar. Barulah kita akan lebih akan lebih gembira. Nampak gambar, nampak tak emoji ni? Nampak gambar ni dia sangat seronok kan? Gembira kan? Kalau kita ikhlas melakukan satu perkara, baru kita akan rasa lebih gembira untuk belajar, lebih bersemangat dan bermotivasi untuk belajar. So kalau kita besar tu yang tak ikhlas, contohnya macam apa? Mak kita suruh sampah tapi kita malas. Contohnya mak suruh sampah tapi malas. Lepas tu kita sampah mesti dengan tak ikhlas mesti kita sampah macam mana? Sikit-sikit je kan? Sapu sikit-sikit je sebab tak ikhlas. Tak gembira. Kan sapu dengan sedihnya, dengan tak gembira. Sebab tak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, kalau sampah tak ikhlas, takkan semua nak sampah. Betul tak? Betul. Okey, yang kedua. Siapa nak tak guys tu? Siapa boleh baca? Sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Faham. Sentiasa berdoa. Doa tadi kita dah doakan sebelum kita belajar, betul tak? Dah. Betul. Sebab kita dah berdoa sebelum belajar. Maksudnya kita ikut adab menuntut ilmu yang diajarkan oleh Nabi ni. Jadinya sebelum kita buat apa-apa perkara, kita kena berdoa. Lepas bukannya sebelum belajar je. Sebelum makan kita baca doa, setelah masuk tanda kita baca doa. Itu semua adalah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kenapa kita kena sentiasa berdoa kalau nak belajar ni? Tengah belajar pun berdoa, lepas siap belajar pun berdoa, sebelum belajar lagi lah kena berdoa. Kenapa? Agak-agaknya. Supaya setiap ilmu yang kita dapat tu Allah berkati. Supaya setiap ilmu kita dapat tu Allah redai.
Dan kita akan apa? Ditenangkan hati. Bila kita dah baca doa, contohnya doa penenang hati sebelum kita belajar tadi. Jadi Allah akan bersihkan hati kita dan ilmu akan mudah masuk pada hati yang bersih. Kita akan lebih dapat ilmu tu. Faham tak? Okey, bagus. Okay, seterusnya sabar. Nampak tak muka dia? Muka dia ni sedih kan? Belajar ni letih sebenarnya kan? Betul tak? Belajar ni letih belajar. Belajar pada pagi sampai petang, pada sambung pula sampai malam. Letih. Tapi kita sebagai umat Islam yang telah pun diajarkan oleh Nabi, adab yang mulia, kita belajar bersabar. Nampak tak? Walaupun dia letih macam ni, dia kena sabar. Kita kena sabar. Buat apa-apa perkara pun mesti ada dia punya pancaroba orang kata. Mesti ada keletihan ni kan. Belajar ni letih tapi kita kena sabar. Bila kita belajar dengan sabar, barulah ilmu tu akan mudah masuk. Barulah kita mudah faham apa yang cikgu ajar sebab kita sabar. Kalau kita tak faham pun kita sabar dan kita berusaha sampai kita faham. Betul tak? Okey. Yang bermaksud selamat datang. Hari ini kita belajar tentang adab menuntut ilmu. Okey, yang seterusnya menjaga masa. Betul. Boleh baca tak apa ni? Seterusnya keempat ni. Yang keempat ni menjaga masa. Nampak jam. Okey, menjaga masa ni penting. Kenapa dalam belajar ni penting menjaga masa? Maksudnya apa tu? Maksudnya dalam masa-masa yang kita hari ni kita gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa yang ada, yang Allah bagi 24 jam sehari tu kita gunakan untuk ilmu yang bermanfaat. Kalau kita asyik main game je 24 jam sehari tu, asyik main game je tak belajar, dapat tak ilmu? Dapat tak ilmu? Tak. Tak dapat ilmu. Jadinya kita kena gunakan masa yang Allah bagi tu untuk ilmu yang berfaedah. Jadi kita kena pandai menjaga masa kita. Kita dah set lah dalam jam ni kita nak belajar apa. Dalam jam ni pukul ni hingga pukul ni kita belajar apa. Contoh hari ni kita daripada pukul 8 hingga 8:30 kita belajar tentang pendidikan Islam. Betul tak? Betul kan? Okey. Seterusnya, saya nak semua orang dengar, ini adalah doa menuntut ilmu, doa sebelum belajar. Jadi, pada tanda tangan, kita dengarkan Upin Ipin ni baca doa sebelum belajar. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Sebelum belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semua. Kawan-kawan, ini cakap lagi. Dengar tak Upin Ipin tadi baca doa apa tu? Sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Lepas cakap selamat pagi cikgu kan. Lepas cakap selamat pagi cikgu tu, dia pun baca doa. Asalnya Upin Ipin ni ikut adab menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia baca doa. Okay, doa apa tu dia baca tu? Allahumma ftah alaina. Yang kita tadi kan? Hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, nampak tak doanya? Maksud dia. Dalam pasal kita biasa baca Dia kata, Ya Allah. Okey lah, setiap hari kita sebelum belajar ni kita baca kan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu. Dan berikan kepada kami rahmatmu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Setiap hari sebelum kamu mulakan pembelajaran kamu, tak kisahlah belajar apa, pendidikan Islam ke, matematik ke, sains ke, kita akan baca doa ni. Dan doa ni maksudnya apa? Supaya Allah bukakan kepada kita pintu ilmu. Supaya Allah berikan kepada kita kebijaksanaan untuk faham ilmu tu. Supaya Allah berkati ilmu yang Allah bagi kepada kita pada hari ni. Kita kan nak dapatkan keredaan Allah, betul tak? Jadi kita kena baca doa. Sebelum belajar baca doa tak? Baca. Baca. Bagus. Sebelum belajar memang kena baca doa. Okey. Tapi saya nak tanya, kenapa adab menuntut ilmu ni penting? Kenapa? Kenapa agaknya? Pelik dia. Dia pun tertanya-tanya, kenapa adab menuntut ilmu ni penting ya? Siapa tahu? Kerana sedang menerima ilmu. Menerima ilmu. Siapa yang cakap dia? Apa nama dia? Siapa yang cakap dia? Bagus okey. Betul, dalam buku, dalam teks ada banyak kalau kamu tengok, tapi saya highlight keempat supaya yang pertama mudah memahami isi pelajaran. Supaya kita mudah faham apalah yang kita belajar pada hari ini, kita mudah faham. Lagi? Supaya apa lagi? Siapa nampak ni? Supaya ilmu bertambah berkat. Berkat, pandai. Saya ilmu bertambah berkat. Macam tadi kita berdoa supaya Allah memberkati ilmu kita pada hari ini. Itu sebab tu kita berdoa. Lagi sebab apa lagi? Supaya kita bermotivasi untuk apa? Untuk belajar. Okay, pandai hadis. Supaya kita termotivasi untuk belajar. Supaya kalau macam tadi yang kita cakap adab yang ada tadi antaranya adalah ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita akan termotivasi untuk belajar. Kita akan lebih semangat untuk belajar, sungguh-sungguh untuk belajar, betul tak? Betul. Kalau kita buat benda tanpa keikhlasan, betul. Kalau kita buat benda tanpa keikhlasan, kita mesti rasa malaslah, tak termotivasi nak belajar. Tapi kalau kita ikhlas, ada kita ada adab belajar, kita akan maksudnya kita ada adab kepada guru sekalian. Boleh baca tak? Nampak tak tu? Disayangi guru dan rakan. Okey, pandai. Disayangi guru dan rakan. Kenapa kalau orang yang beradab ni mesti orang sayang, betul tak? Betul. Siapa yang beradab mesti kita akan senang belajar, suka dekat dengan dia sebab dia cakap lembut, dia tak mencarut, tak cakap kasar. Kalau adab belajar tu, apakah yang adab belajar? Contohnya dia beradab dengan contoh buku kan baca ni. Nak buka muka surat sebelah pun dia bukanya perlahan supaya tak mengganggu orang sebelah kan. Kau dengar tak kisah tu? Kisah Imam besar, tokoh Islam bila dia buka muka surat sebelah dalam pelajaran dia, buka buku teks untuk kamu lah, buka buku teks, dia buka slow-slow je, perlahan je supaya tak ganggu bunyi buku teks tu. Macam tu kan, supaya tak mengganggu orang sebelah dia, tak mengganggu cikgu. Jadi kalau orang yang menjaga adab dalam belajar ni, mesti orang sayang kan? Mesti kamu pun suka. Orang yang duduk sebelah kamu ni tak bising bila belajar. Tak ganggu kita bila belajar. Mesti kita suka. Lepas tu dia kongsi ilmu kita. Kalau kita tak faham kita tanya dia, dia boleh tolong kita, boleh tolong jawab. Mesti kita suka orang yang macam ni. Betul tak? Betul. Okey, agak-agaknya apa lagi adab belajar selain pada yang saya tunjukkan tadi, 4 tadi? Siapa tahu? Tidak
Tidak menyampur Kanda. Tidak menyampur. Okey. Kalau kita belajar, bila cikgu cakap, kita tak menyampur. Kecuali kalau cikgu tanya, betul tak? Kalau cikgu tanya, kita kena jawab. Lagi apa lagi? Selain pada tidak menyampur, menjaga masa tadi, ikhlas, sabar, baca doa. Apa lagi kita kena buat? Kalau kita nak beradab dengan ilmu ni. Siapa tahu? Tahu. Tak tahu. Contohnya, kalau kita baca buku, belajar guna buku, kita ambil kat mana kita ambil buku tu, kita simpan balik. Maksudnya lepas kita siap belajar, kita tak tinggalkan buku tu merata-rata. Betul tak? Betul. Satu adab. Betul. Itu juga. Bila kita menuntut ilmu, kita kena apa yang kita guna, pensel ke, pemadam ke, bukan pensel ke, warna yang kita guna masa tengah belajar tu, kita susun, kita kemas balik. Kita tak tinggalkan dia berselerak. Sebab kalau berselerak nanti kita susahkan orang lain, betul tak? Kalau Betul. betul. Contoh nanti kalau awak belajar dekat rumah kan, belajar dekat rumah, lepas tu nanti awak tinggalkan je pen tu merata-rata. Nanti kalau ada awak pijak, terjatuh. Kan dah risaukan orang lain. Itu tak ada adab dengan ilmu. Kalau kita tengah menuntut ilmu, apa lagi adab yang ada dalam menuntut ilmu? Ada apa lagi? Siapa tahu? Idlan? Ada apa lagi yang ada selain pada yang tadi? Ada. Baca doa dah. Kalau tengah belajar tu tadi kawan-kawan dah cakap dah jangan mencampur. Okey, jangan mencampur. Okey, lagi kalau kita dah siap belajar, apa kita boleh buat kalau dah siap belajar? Dikemas barang kita kan. Jangan berselerak. Lepas tu kalau cikgu bagi kerja, kita kena kenapa? Siapkan. Betul tak? Kalau cikgu bagi kerja, kita kena siapkan kerja kita. Itu antara adab kita dengan ilmu kita, betul? Okey. Okey, kalau gitu kita tunjukkan satu situasi. Nampak ni, no dia kata. Mari kita fikirkan. Saya baca kamu tengok kisah tentang seorang pelajar namanya Syamim. Seorang murid ni nama dia murid ni namanya Syamim. Murid lelaki nama Syamim. Syamim selalu ponting sekolah. Ponting sekolah. Semua kerja sekolah tidak disiapkan kerana dia leka dengan permainan aplikasi digitalnya sahaja. Syamim sibuk main phone, Syamim sibuk main game, jadi dia tak siap pergi sekolah dia. Lepas tu dia selalu ponting sekolah. Lepas tu akibatnya, apa akibatnya? Syamim gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Guru menasihatnya agar berubah. Okey, kat sini siapa boleh keluarkan apa sikap negatif yang ada dekat Syamim ni? Apa perkara negatif yang Syamim buat? Perkara buruk apa yang Syamim buat? Dia ponting. Betul. Lagi apa lagi Syamim buat selain daripada ponting? Dia tak buat Bagus. Dia main game. Dia kerja sekolah. Dia asyik main game sampai dia lupa dia leka nak buat kerja sekolah dia kan, betul tak? Okay, jadi kita dah nyatakan dua kan. Satu Syamim ponting. Satu lagi Syamim tak buat kerja sekolah. Okay, saya nak tanya. Dua perkara ni bagus ke tak bagus? Bagus. Tak bagus. Bagus. Tak bagus. Tak boleh. Bagus ke ponting sekolah? Kalau kita ponting maksudnya kita tak beradab lah dengan ilmu, tak menuntut ilmu lah kita. Kalau kita ponting sekolah macam mana kita tak dapat ilmu? Jadi apa perubahan yang patutnya Syamim buat? Syamim patut berubah jadi macam mana? Siapa tahu? Jadi sepatutnya Syamim tak ponting sekolah kan? Hadir ke sekolah. Okey, itu satu. Okey, selesai dah masalah yang pertama. Masalah yang kedua,
Syamim tak, dia tak siap pergi sekolah ni. Macam mana Syamim nak buat ni? Sepatutnya siapkan Kerja sekolah. pandai. Maksudnya Syamim siapkan kerja sekolah dia. Jadi dia kena beradab dengan cikgu dia. Betul tak? Syamim kena beradab dengan cikgunya. Sebab kalau Syamim beradab dengan cikgu dia, kalau dia siapkan kerja sekolah, kalau dia tak pergi sekolah, kalau dia tak pergi sekolah, dia akan lebih berjaya dalam dia punya peperiksaan pertengahan tahun. Siapa yang angkat tangan tadi? Ada yang angkat tangan? Ke tertekan? Tertekan Okey, jadi kesannya kalau Syamim ni dia belajar elok, belajar rajin, pergi sekolah. Siapa angkat tangan tu? Tertekan. Okey. Kalau lah kita belajar rajin, pergi sekolah, tak berhenti sekolah, siapkan kerja sekolah, cik suruh buat kerja sekolah. Macam online sana kan, cik suruh buat kerja sekolah. Siapkan kuis online ke, siapkan semua kuis cikgu suruh buat. Kalau lah macam tu, apa kesannya nanti dekat Syamim? Dekat awak-awak semua, dekat kita semua kalau kita buat macam tu. Kita akan berjaya dalam apa? Dalam peperiksaan. Kita akan berjaya dalam peperiksaan. Faham? Okey, apa lagi kesan yang baik akan berlaku kepada Syamim kalau dia belajar rajin-rajin, belajar dengan sungguh-sungguh? Apa lagi? Dia akan berjaya dalam hidup dia kan? pelajaran. Berjaya dalam pelajaran pandai. Dia akan berjaya dalam pelajaran dia. Lagi apa lagi? Kalau dia menggunakan adab yang baik macam tadi yang Saudara ada, ingat tak? Kesan dia kalau kita beradab dengan ilmu ni, dia akan disayangi oleh, ingat tak ni? Apa ni? Disayangi oleh guru dan pandai. Disayangi oleh guru dan rakan. Kalau Syamim buat kerja sekolah, Syamim ni siapkan kerja sekolah, mesti cikgu dia akan sayang dia, betul tak? Betul. Tapi kalau Syamim tak siap kerja sekolah, mesti cikgu dia akan rasa apa? Rasa sedih lah kan? Kecewa. Kecewa betul. Sampai hati dia Syamim ni tak siap kerja sekolah. Okey, cakap tentang kecewa. Bagus ke kalau kita buat cikgu kita kecewa? Tak bagus. Tak bagus. Nanti tak berkat ilmu tu. Tak adalah adab dalam menuntut ilmu. Jadi saya nak ingatkan adab menuntut ilmu ni dia ada kait rapatnya dengan adab dengan guru. Jadi kalau kita beradab dengan guru, insya-Allah kita telah pun melakukan adab dalam menuntut ilmu. Betul tak? Betul. Sudah belajar ke adab bersama adab dengan guru? Tak pernah belajar lagi? Tak. Okey, nanti kita akan belajar adab dengan guru. Penting adab dengan guru ni sama dengan adab belajar tadi. Okey, sebelum kita tamat, saya nak tanya apa yang telah kita belajar pada hari ini? Apa yang kamu ingat pada hari ini? Adab menuntut ilmu. Kita belajar apa? Adab menuntut ilmu. Dalil nakli kan? Hadis Nabi tentang kewajipan menuntut ilmu. Pandai. Lepas tu kita bezakan antara ilmu fardu. Kita bezakan antara ilmu fardu ain dan kifayah. Dan ilmu fardu kifayah. Okey, macam mana? Apa beza dia tadi? Ingat balik tak? Apa beza ilmu fardu ain tadi dengan ilmu fardu kifayah? Idlan ingat tak Idlan?
Apa beza je? Okey, kalau fardu ain maksudnya wajib ke atas individu. Kalau fardu kifayah? Ingat kalau fardu kifayah? Wajib. Wajib juga tapi wajib kepada sebahagian manusia. Maksudnya tak semua orang kena buat tapi sekurang-kurangnya mesti ada yang buat dalam satu kelompok manusia tu kan, betul tak? Dalam satu kelompok masyarakat. Okey, apa lagi yang kita belajar tadi? Adab, menuntut ilmu. Okey, ada saya sebutkan adab untuk ilmu yang pertama. Apa yang kita belajar tadi? Ikhlas, pandai. Okey, yang kedua apa? Sentiasa berdoa. Ya, pandai sentiasa berdoa. Yang ketiga? Sabar. Dalam menuntut ilmu kena sabar. Macam mana susah-susah pun kita menuntut ilmu, kita kena sabar dan yakin bahawa Allah akan bantu kita kan. Okey, yang keempat? Menjaga masa. Pandai. Okey, tadi apa lagi yang kawan kita tambahkan lagi selain pada empat perkara ni tadi? Jangan menyampuk kalau cikgu mengajar kan? Jangan menyampuk. Okey, lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Siapa boleh tambah lagi adab menuntut ilmu? Jangan makan masa belajar, betul tak? Betul. Ke ada dia makan ni? Betul. Ada, saya tak makan lagi. Jangan makan kecuali kalau kita dah minta izin kan, macam cikgu saya mengantuk, saya kena ngunyah sesuatu ni. Kalau cikgu bagi, kalau cikgu redha tak apa. Tapi sepatutnya jangan makan setengah belajar. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Okay, lagi apa lagi adabnya? Belajar dengan bersungguh. Bersungguh. Jangan belajar main-main kan. Kita kena belajar dengan bersungguh-sungguh. Lagi tadi apa lagi yang kita ada bincang tadi? Belajar dengan lepas belajar kita kemas barang yang kita gunakan, betul? Betul. Tadi kan saya cakap lepas belajar kita kemas balik apa yang kita belajar. Apa buku yang kita pakai kita kemas. Pensel yang kita guna kita kemas, simpan balik supaya tak bersepah-sepah. Itulah adab kita masa kita tengah belajar. Apa lagi? Agak-agaknya. Apa lagi? Okeylah. Sekurang-kurangnya Solat nak kamu ingat 3 kan? Sekurang-kurangnya ikhlas, sabar, sentiasa berdoa. Ingatlah 3 perkara pun okey dah. Okey, boleh? Boleh. Tadi kita belajar apa tadi? Kepentingan menuntut adab menuntut ilmu. Kenapa penting menuntut ilmu tadi? Boleh baca balik? Mudah memahami isi pelajaran. Betul. Okey, yang kedua, ilmu bertambah berkat. Okey, yang ketiga, bermotivasi untuk apa? Untuk belajar. apa? Tak nampak. Okey, nanti saya besar lagi. Okey, lagi disayangi guru dan Rakan. pandai. Kawan-kawan, okey, pandai. Sayangi guru, rakan, kawan-kawan. Okey. Lagi apa lagi? Adab menuntut ilmu. Apa lagi kepentingan? Selain pada itu, apa lagi yang kita akan dapat kalau kita menuntut ilmu? Kalau kita menggunakan adab menuntut ilmu. Kalau kita buat adab dalam menuntut ilmu, apa lagi kita dapat? Kita akan dapat keredaan Allah. Kalau kita buat perkara-perkara yang baik, Allah akan
redha dengan kita. Allah akan sayang dengan kita. Betul tak? Betul. Betul. Ilmu tu akan lebih berkat. Kita akan mudah faham ilmu kita kan. Okey. Itu saja pada hari ini. Nak habis dah. Itu saja pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang dah masuk Google Meet pada hari ini. Saya harap dapat apa yang kita sampaikan pada hari ini, iaitu tentang adab menuntut ilmu. Penting kan adab menuntut ilmu ni? Penting kan? Dan Ustazah ingatkan lepas ni Ustazah satu quiz online. Ada slide je dalam group WhatsApp. Cuba jawab dan pastikan dapat markah penuh. Lepas tu jangan lupa untuk tekan finish. Boleh? Siapa yang ada tu? Selalu lupa tekan finish tu. Kalau tak tekan finish, dapat markah. Kalau kamu tekan finish, dia akan keluar markah. Dapat berapa per berapa. Dapat markah penuh ke? Salah satu ke? Salah dua ke? Nanti kamu tahulah mana yang kamu salah. Lepas tu, screenshot. Hantarkan kepada Ustazah. Boleh? Okey, bagus. Nanti Ustazah nak buat penilaian. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan lagi lepas ni ada lagi masa setengah jam kan? Lagi masa setengah jam lepas ni kan? Siapkan quiz Ustazah ada hantar dekat dalam grup WhatsApp tu. Dan satu lagi Ustazah minta sambung hafal surah Al-As. Surah Al-As. Ada tak kat sini yang dah hafal surah Al-As? Minggu lepas ingat tak kita hafal surah Al-As tu? Dah hafal dah? Bagus. Okey, nanti sambung hafal surah Al-As. Lepas tu tasmik dengan ibu apa? Boleh? Tasmik dengan kakak ke abang ke? Boleh? Okey, kalau tasmik dengan Ustazah boleh juga hantarkan video rakaman kamu baca surah Al-As tanpa tengok buku. Lepas nanti hantar pada Ustazah, pada Ustazah semak. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat kerja tu ya. Jangan lupa buat quiz ya. Okey, terima kasih. Bye.